Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang menjadi kegemaran peminat-peminat cerita seram yang ada kena-mengena dengan tentera. Iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru-baru ni, sewaktu adik-beradik aku berkumpul lah masa dekat hospital, dekat tempat di mana arwah ayah aku diberikan rawatan. Kita orang adalah borak-borak kan. Tiba-tiba tengah-tengah borak tu masing-masing buka cerita pasal pengalaman dorang berdepan dengan situasi kena gangguan lah, situasi yang horror ni. Dan aku akan cerita dekat korang pengalaman yang dilalui oleh abangku yang sulung, which is dia seorang bekas tentera darat, pegawai, yang dilalui oleh abangku nombor 2, Air Force, pegawai juga, dan yang dilalui oleh kakak aku yang mana seorang bekas pegawai tentera juga dekat darat. Dan yang last kali aku akan share dekat korang sebab kita orang cerita pasal pengalaman masing-masing. Tiba-tiba pasukan keselamatan dekat hospital tu turut share juga dekat hospital tu ada juga benda-benda ni nak mengacau. Itu kira bonus story lah. Tapi sebelum tu macam biasa minta jasa baik korang untuk tekan butang subscribe, supaya kita cepat naikkan kita punya subscriber, dan insya-Allah supaya korang juga akan stay update dengan video-video terbaru daripada channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Jom tekan butang subscribe. Kisah pertama yang dikongsikan oleh abang aku yang sulung ni, beliau adalah seorang bekas pegawai tentera, pangkat last dia adalah kapten. Beliau bertugas dalam Kor Armor Diraja, dan dia ni special sikit. Dia ada lesen kereta kebal. Cerita dia macam ni. Sewaktu tu abang aku dia bertugas dekat Camp Sirusa, Camp 2 Armor dekat Port Dickson. Jadi masa tu salah seorang daripada member diorang ni, pegawai juga, akan melangsungkan perkahwinan dekat Terengganu. Jadi abang aku adalah salah seorang orang kata yang akan buat sword bearer lah, yang kahwin yang bawa pedang tu. Jadi abang aku bersama dengan buddy dia dapat task untuk draw pedang dan juga bawa pedang tu pergi ke tempat majlis perkahwinan tu lah. Dan dorang berdua naik kereta sama-sama, naik kereta kancil abang aku yang lama tu, kancil kuning dia tu. Dalam perjalanan tu mengambil masa yang agak lama, daripada PD nak pergi ke Terengganu kot. Berapa lama babe? So bila sampai dekat kawasan Jabor, time tu malam cerita dia. So abang aku bawa dalam keadaan yang tak laju pun. Kancil 660 mana boleh pergi laju sebab tak pasang turbo. Jadi dia pun bawa kereta pelan-pelan kan, sambil buddy dia pun ada kat sebelah lah, tak tidur pun, dua-dua segar lah. Time tu dalam pukul 12 nak membawa ke pukul 1 macam tu. Jadi tengah-tengah bawa kereta, tiba-tiba buddy abang aku ni perasan dekat tingkap sebelah driver ni ada seorang pakcik bawa basikal cuba memotong. Sebab bila dia bawa kereta dia tu, nampak dekat tingkap tu, nampak pakcik tu punya bahagian atas je lah. Tengah bawa basikal kan, so dia nampak bahagian atas je. Dia tak nampak pun pakcik tu tengah mengayuh ke apa kan. So dia nampak pakcik tu semakin nak memotong lah kereta abang aku ni. Buddy dia pun tegur lah, buddy, pakcik tu laju tu, kau laju sikit lah. So abang aku pun press minyak nak laju lah. Laju sikit, tiba-tiba pakcik tu datang balik sit dekat sebelah dia. Abang aku pula nampak, cakap, pakcik ni aku dah tekan laju dah ni. Abang aku jeling dekat buddy dia dah senyap, dah tengok depan je. Keadaan pakcik tu dia tak tengok kiri kanan tau. Dia bawa basikal tu, dia tengok depan je dengan muka yang relax, cool lah. Dia buat buddy abang aku ni dia dah tak bercakap apa-apa dah. So abang aku ni pun tegur lah, cakap, asal kau senyap ni kan? Buddy abang aku ni pergi pelan-pelan dekat telinga abang aku, dia bisik, cuba kau tengok speedometer kau. Sekali tengok, dia punya speed dia dah 110 km sejam. Lepas tu dua-dua muka berubah jadi pucat, baca apa yang patut. Tiba-tiba dia toleh, pakcik tu dah hilang. Kalau tak silap aku, scene yang hantu basikal, pakcik bawa basikal tua ni, yang dia nak potong kereta ni, ada pernah difilmkan. Tapi benda ni
memang betul-betul pernah berlaku sendiri dekat abang aku yang sulung. So kalau korang-korang yang lalu dekat area Jabor tu, berhati-hatilah. Kalau nampak basikal, bawa laju. Cerita kedua ni, okey, abang aku yang nombor 2. Dia Air Force, okey, so dia pernah berkursus dekat situ, Sekolah Ikhtisas Tentera Udara. Dia ada nama baru, aku lupa lah nama baru dia benda. Okey, so dekat situ sebenarnya memang famous, okey. Dekat ada salah satu tangga dekat blok penginapan tu, memang akan ada budak perempuan, okey, yang bermain-main. Especially bila sampai ke pukul 1, pukul 2, pukul 3, memang siapa yang bertuah tu memang nampak lah budak perempuan ni main dengan muka tak nampak apa semua. Memang menyeramkan lah. Mana ada tiba-tiba hampir setiap hari budak-budak main pukul 2, pukul 3, budak perempuan kecil seorang pula tu. Ada ustaz-ustaz memang mengesahkan lah benda tu memang satu entiti, memang satu syaitan lah. Seorang syaitan pula, seekor syaitan yang cuba mengacau-ngacau, okey, orang-orang kat situ. Sebab situ pun memang bangunan yang lama lah. Siapa yang tahu dekat area Penang, dekat area Tanjung Bungah tu memang dah lama dah. Okey, dia situ ni ataupun Sekolah Ikhtisas Tentera Udara ni, nama lama dia, okey, dia adalah satu pusat orang kata akademik untuk anggota tentera udara yang mungkin ada kursus ke, ada lanjutkan pelajaran ke, diorang akan berkursus dekat situ lah. So cerita dia, ada sekali tu diorang ada kelas pagi lah, which is cerita tu dah tersebar and ada orang yang nampak pun. Tiba-tiba adalah seorang lecturer, okay, which is aku punya senior juga, dia masuk kelas nak mengajar abang aku lah, masa tu kelas abang aku. So bila dia masuk je, dia good morning guys, okay, aku semalam aku balik lambat dekat aku punya bilik, dekat aku punya mes, okay. Tiba-tiba apa nampak budak perempuan main-main dekat tangga kan. Macam korang tak perasan ke ada budak-budak main pukul 2, pukul 3 pagi? Macam bahaya kot. Tiba-tiba student-student yang ada dekat dalam kelas tu semua dah terdiam, semua dah pandang kiri kanan macam. So lecturer tu pun tanya lah, apa pasal korang muka macam pelik kan? Kenapa? Sir, sebenarnya itu hantu sir yang sejumpa tu. Lecturer tu macam nonsense lah, ridiculous lah. Mana ada hantu lah benda lah kan. Korang ni memang tak budak-budak mana tak. Sebab situ pun ada penempatan family juga sebenarnya. Tapi blok dia asing lah daripada blok penginapan pelajar-pelajar ni. Dia pun cakap lah, ni nonsense lah. Tak apalah, semua cakap okey, tak apalah, nanti kalau kau jumpa lagi kau tahulah kan. So, cerita dia pada ada 2 malam yang seterusnya, dia pun terjumpa balik benda tu tengah main-main kat tangga. Tapi kali ni dia ternampak wajah budak perempuan yang main tu, dan bila dia tengok, dia tak ada muka, dia tak ada wajah. Lepas tu apa lagi lah, demam lah member. Demam, okey. Itulah pengajaran dia. Kalau orang cakap nampak hantu tu, betul lah tu hantu. Okey, bukan seorang cakap, ramai kot yang cakap. Cerita seterusnya adalah dikongsikan oleh kakak aku. Benda ni berlaku semasa beliau tengah berkursus, kalau tak silap aku, dekat Johor, dekat kamp darat yang ada dekat sana. So dekat sini memang bangunannya lama, memang semua tahulah kamp tentera dekat Johor tu. Dan memang selalu orang akan nampak seorang mak, okey, akan berjalan dengan anak dia, berpusing-pusing dekat satu kamp. Semua orang pernah nampak. Cerita dia, ada yang kadang-kadang orang-orang yang baru datang situ untuk berkursus dan sebagainya, diorang ni kadang mulut celupar, kadang rasa macam berani sangat. Takkanlah ada hantu ni bawa mak lah. Okey, gurau-gurau, menganjing-anjing hantu tu. Cerita dia pada satu hari ni, orang ni buat macam makan-makan lah tengah-tengah malam kan, kawan-kawan apa semua kan. Time tu kursus pun baru start. Tiba-tiba nampak benda tu yang lagi mengerikan, nampak secara dekat tau. Nampak macam jarak dalam 50 meter lah, sangat dekat. Mak tu, okey, hantu mak tu tengah berjalan, pegang anak dia sambil muka berdarah sebab dia dekat. So nampak clear lah, muka berdarah-darah apa semua. Datang dekat, bertempiaran lah, diorang lari. Lepas tu ada yang sampai kena histeria apa semua. Dan last sekali, macam biasalah, datang ustaz apa semua, baca ruqyah apa semua. Barulah
benda tu tak kacau sementara waktu saja. Mungkin tempat tinggal dia kot, sebab camp tu dah lama kan. Okey, mungkin ada yang tahu, mungkin ramai yang askar-askar tengah tengok aku punya channel ni mungkin dapat mengesahkan lah berkenaan dengan hantu mak pegang anak perempuan dia. Kalau nampak tu lari ya kot kan. Okey, dan yang last kali cerita bonus ni aku nak cerita ni, benda ni berlaku dekat hospital di mana bapa aku dirawat. Cerita dia macam ni. Masa arwah bapa aku dah ada dekat hospital lah, dekat ward tingkat 5 tu kan, dia selalu mengadu dekat anak-anak dia. Bila anak-anak dia melawat, dia cakap selalu akan ada nurse yang bongkar dia punya laci, ambil dia punya biskut, ambil dia punya makanan dan sebagainya. Jadi dia pun sampai tahap sorok dia punya biskut dekat bawah bantal dia, dekat dalam sweater dia, sweater yang aku bagi dekat dia kan. Jadi masa kita orang tengah borak-borak tu dekat pejabat keselamatan hospital tu, kita orang borak-borak lah dekat situ sambil didengari oleh anggota keselamatan yang ada dekat situ. Jadi dia pun macam, alamak Cap, dekat sini sebenarnya ada kisah kena gangguan daripada hantu nurse. Nama dia famous, aku lupalah apa nama dia, tapi lebih kurang siapa yang dah kerja lama dekat situ memang semua pernah kena kacau dengan hantu tu, terutamanya pesakit. Tapi nurse ni, hantu nurse ni, dia sangat-sangat hardcore tau. Apa yang hardcorenya? Dia bukannya setakat ganggu, tegur pesakit, ambil barang dan sebagainya, siap tukar katil. Katil ni pergi katil ni, katil ni pergi katil ni, sampai tahap dengan drip-drip sekali dia tukar, babe. Tangki oksigen, mask oksigen semua tu dia pun dia boleh tukar juga. Benda ni memang betul-betul jadi sampai tahap hari tu memang selama 2 minggu diorang panggil tim-tim ustaz apa semua untuk buat ruqyah nak menghalau hantu tu. Dan alhamdulillah pada masa itu yang diorang buat ruqyah tu memang dah tak ada gangguan lagi lah. Tapi disebabkan arwah bapa aku ada mengadu, diorang cakap tak sure lah. Sebab aku juga ada refer dekat nurse-nurse dekat situ. Diorang cakap memang kita tak ada bongkar laci-laci apa semua tu kan. Jadi kita bersangka baik je lah. So setiap kali aku pergi melawat ayah aku, selain aku ada baca Fatihah apa semua, aku baca-baca jugalah apa benda, ayat kursi apa semua kan. Tapi alhamdulillah bapa aku pun time tu dalam keadaan yang sedar tak sedar, jadi dia pun tak clear sangat lah pemandangan dia bila ada nurse tu bongkar dia punya laci apa semua. Tapi memang ada, memang famous lah dekat hospital tu. Aku tak nak mention hospital mana, pandai-pandai lah korang cari. So itu je video kisah seram yang aku buat untuk korang. Sikit je, simple je, sebab straightforward je kan. Dia tak ada kisah sangat lah. Tapi itu je yang aku dapat sharekan dekat korang. Semoga menjadi hiburan dekat korang. Kalau ada pengajaran pun boleh ambil sebagai pengajaran. Jangan lupa untuk share video ni, okay? Dan jangan lupa untuk komen, ceritakan mungkin korang ada kisah-kisah seram yang korang nak aku ceritakan dalam video aku yang seterusnya. Boleh korang share, insyaAllah aku akan buat video untuk ceritakan korang punya pengalaman seram juga. Macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah yang buruk dijadikan tauladan, yang baik dijadikan pengajaran. Jaga solat, awalkan solat, selalulah kita baca Quran, sentiasa doakan untuk mak bapak kita, sama ada yang masih ada ataupun yang telah pergi dijemput ilahi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. See ya.